Assalamualaikum, salam sejahtera. Ringkas TVS anda bersama saya, Lukman Muhammad. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. Peranan golongan belia penting dalam pembangunan negara bangsa. Justru pandangan dan idea bernas maupun kreativiti belia amat diperlukan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata generasi ini penting bagi menentukan hala tuju negeri atau negara yang cerah pada masa depan. Penyertaan golongan belia amatlah dialukan kerana tenaga, idea bernas dan juga pandangan kreatif mereka akan lebih memeriahkan lagi suasana kehidupan masyarakat kita. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Hari Belia peringkat negeri Sarawak pada tahun 2020 pada Sabtu. Seperti penganjuran edisi lalu, Karim menambah sambutan ini sering diadakan untuk menghargai penglibatan belia dalam setiap aktiviti kemasyarakatan maupun aktiviti sosial. Dan dengan penglibatan seperti ini, ia akan memberi semangat kepada pihak kementerian untuk terus bekerja keras dalam menyediakan perancangan strategik termasuk menyediakan pelan tindakan pelaksanaan program pada masa akan datang. Sehubungan itu, Karim percaya Sarawak kini berada di landasan yang betul dengan penglibatan belia yang amat memuaskan. Kita lihatlah bagaimana keadaan belianya pada hari ini. Daripada apa yang dapat kita lihat, keceriaan pada wajah belia pada hari ini, daripada apa yang dapat kita lihat, penglibatan belia-belia dalam program-program yang disediakan oleh kerajaan dan juga NGO, saya percaya negeri Sarawak adalah pada landasan yang betul. Kita percaya bahawa kita mempunyai pewaris-pewaris yang betul-betul komited. Bertemakan belia pemacu transformasi digital Sarawak pada tahun ini, Karim percaya banyak lagi peluang dan ruang buat para belia dalam mengetengahkan kreativiti serta bakat mereka. Ujarnya, inisiatif ini serba sedikit bagi menarik minat belia untuk turut serta dalam arus pembangunan perdana di Sarawak. Antara pengisian sambutan Hari Belia tahun ini termasuklah radio amatur, pertunjukan mini drone, pengumpul Hot Wheel, pertunjukan kereta dan motosikal, pameran rakan belia dan banyak lagi. Kejayaan sambutan juga telah melibatkan beberapa rakan strategik seperti Pejabat Residen Samarahan, Pejabat Daerah Asajaya, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesihatan Negeri dan agensi kerajaan yang lain. Pelbagai program dan inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak dalam melaksanakan pembangunan belia di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, ia selari dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju menjelang tahun 2030. Mengulas lanjut, katanya Sarawak telah menyediakan platform kepada belia untuk mencebur diri dalam pelbagai bidang termasuk industri seni kreatif dan sukan. Antara lain, katanya lebih 160 juta ringgit diperuntukkan dalam membangunkan platform performing art bagi menggalakkan anak muda mengetengahkan bakat mereka dalam industri seni. Kerajaan pimpinan saya telah memperuntukkan lebih daripada 160 juta untuk membangunkan performing art bagi kita mewujudkan seni budaya kita. Ini akan memberi latihan kepada belia yang mempunyai bakat dalam performing art dan juga seni, termasuklah lagu, drama yang harus kita pupukkan. Dengan platform yang disediakan itu, jelasnya belia dilihat mampu mewujudkan budaya yang ada di Sarawak dan seterusnya boleh dipromosikan keluar negara. Selain itu, penggunaan teknologi tinggi termasuk drone dalam sektor pertanian, Abang Johari percaya ia dapat menggalakkan belia untuk terlibat dalam bidang pertanian, terutamanya menerusi pertanian moden. Belia yang cergas akan mewujudkan negeri yang cergas. Sebab itu, di mana dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, masa depan kita adalah cerah. Dengan langkah ini, Sarawak katanya mampu menjadi pembekal makanan ke negara serantau mencapai status negeri maju menjelang 2030.
Baik, seperti yang kita tahu, anugerah tokoh belia akan diberikan kepada belia-belia yang banyak melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti sosial. Begitu juga dengan tahun ini, tanpa disangka, pandemik mula melanda negara dan Persatuan Belia ini tampil membantu mereka yang memerlukan tak kala negara masih berperang dengan COVID-19. Bagi Awang Syazwan Syafiq, anugerah ini suatu yang bermakna kerana dapat menempatkan persatuannya sebagai tokoh Persatuan Belia tahun ini. Katanya untuk tahun ini sahaja, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Sarawak turut memfokuskan nasib rakyat yang dibelenggu kesusahan akibat pandemik COVID-19. Selain melatih potensi kepimpinan belia tambahnya, persatuan ini juga telah menyalurkan bantuan kepada lebih 400 buah keluarga dan juga individu semasa pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Memang tak sangkalah akan ada pandemik COVID-19 dan pada tahun ini jugalah melihat keadaan yang berlaku kepada masyarakat di negeri Sarawak, ramai yang memerlukan bantuan dan sebagainya, maka ABIM sebagai sebuah badan bukan kerajaan, badan belia, kami juga sama-sama membantu untuk memberikan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan melalui kempen Seorang Sekapi Beras. Terutama sekali pada fasa pertama PKP dahulu memang sangat kritikal. Jadi alhamdulillah dengan bantuan daripada orang awam, kami dapat menyalurkan sumbangan kepada lebih 400 buah keluarga dan individu di sekitar Kuching dan Semarahan. Manakala bagi Khalid Hussaini pula, beliau berharap dengan anugerah yang diperolehi ini akan menarik lagi minat para belia dalam memperhebatkan potensi diri, khususnya menerusi semua platform yang telah disediakan. Harapkan agar belia di Sarawak bolehlah untuk selepas ini sama-sama kita untuk memperhebatkan lagi potensi diri, walaupun kita sebenarnya menghadapi pandemik COVID-19, tetapi itu tidak akan menghalang kita untuk terus dapat memperselahkan personaliti kita, bukan sahaja daripada bidang sukan seperti e-sport dan sebagainya, tetapi ada juga aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan. Sekarang ini pun ada juga puisi-puisi di atas talian mahupun pertandingan-pertandingan pidato, debat dan sebagainya yang boleh mencukil bakat-bakat kita secara atas talian. Berbeza pula dengan doktor berusia 32 tahun ini. Menerusi penglibatan dalam Persatuan MDA Malaysian Dental Association, beliau berpeluang menyertai pelbagai aktiviti kemasyarakatan pergigian, terutamanya di kawasan pedalaman dan terpencil yang sukar mendapat akses kepada perkhidmatan pergigian. What we actually focus more on and we are really passionate about is CSR programs, community service responsibility programs. Because we have unique geographical terrain here in Sabah and Sarawak, so our challenges is actually very different from what it is in West Malaysia. And then we have many rural communities where they have difficulty to access oral health care. So we feel that it is a big need there. Yeah, so it's very expensive for them to come out to the bandar to get treatments. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC akan meneliti semula pendekatan untuk menjana pendapatan menerusi produknya susulan pandemik COVID-19. Ia termasuk menggunakan kaedah inovatif bagi memastikan pendapatan dapat dijana sekaligus meningkatkan semula ekonomi produk SEDC. Di Kampung Budaya Sarawak SCV Santubong, pelbagai usaha giat dijalankan termasuk mengambil inisiatif menjual sayur-sayuran yang ditanam di sekitar kawasan SCV selain memperkenalkan pakej pelancongan baharu serta khidmat penghantaran makanan ke kediaman susulan pandemik COVID-19. Memetik laporan bernama Pengarah Urusan Bahagian Pelancongan dan Hospitality Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Mark Ferguson berkata, tempoh pandemik ini dilihat sebagai peluang untuk meneliti semula produk-produk pelancongan sedia ada agar dapat memantapkan perniagaan serta industri pelancongan negeri ini secara amnya. Malah katanya cadangan atau usaha mewujudkan pakej pelancongan bagi menarik kehadiran pengunjung ke SCV juga disifatkan perlu susulan kemerosotan ketara yang mencecahi 4 hingga 5 pengunjung sehari.
Sementara itu, seperti perniagaan lain, SEDC juga katanya turut menerima tempias akibat pandemik COVID-19 terutama dalam industri perhotelan. Ferguson mendedahkan kadar penginapan hotel-hotel SEDC juga merosot sehingga mencecah kurang 10% akibat kebimbangan membabitkan pandemik itu. Bagaimanapun, pusat-pusat peranginan SEDC jelasnya mendapat faedah dari segi pelancongan domestik khususnya pada hujung minggu. Beliau berharap ia dapat memanfaatkan pelancongan tempatan ini selepas tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan. Namun masih terlalu awal untuk menilai secara terperinci prestasi hotel-hotel SEDC sebelum dan selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta sama ada jumlah tetamu meningkat selepas PKPB ditamatkan pada 27 November lepas. Menurutnya, Disember ini menyaksikan banyak pembatalan penginapan manakala kedua-dua hotel Grand Margarita dan Riverside Majestic Astana Wing telah disenaraikan sebagai hotel kuarantin COVID-19 dan Riverside Majestic Putri Wing ditutup bagi pengubahsuaian sehingga Julai 2021. Ferguson berkata, sebelum PKP, hotel dan penginapan SEDC diuruskan oleh Hemisphere Hotels and Resorts yang melibatkan Riverside Majestic, Grand Margarita dan Damai Beach Resort telah menikmati kadar penginapan melebihi 60%, manakala perniagaan makanan dan minuman F&B pula mencatat perkembangan pesat. Damai Beach Resort pula terus dibuka sepanjang PKP walaupun kadar penginapannya adalah kurang daripada 10%. Bagaimanapun, perniagaan itu beransur meningkat sejak Julai lepas dengan kadar penginapan mencecah lebih 30% pada Oktober. Malah kadar penginapan pada hujung minggu juga mencatat lebih 80%, manakala Hotel Grand Margarita menyaksikan peningkatan kadar penginapan melebihi 40% pada September namun susut semula kepada kurang 10% ketika PKPB susulan pembatalan banyak tempahan bilik dan majlis. Sejajar dengan keadaan perniagaan yang perlahan susulan PKPB, katanya hotel dan pusat peranginan SEDC juga perlu inovatif dalam usaha mempromosikan bilik serta perkhidmatan. SEDC juga dijangka melabur untuk membangunkan Semenanjung Damai sebagai tarikan pelancong utama berdasarkan pelan induk memajukan lokasi serta inisiatif lain yang berkaitan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesertaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.